Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung ataupun kita nak tamatkan surah Taubah ni kalau sempat lah insya-Allah. Kita baca dari ayat 1, 2, 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini hari yang ke-3 Zulhijjah. 3 Zulhijjah itulah hari yang ketiga dari hari-hari yang utama dunia. Perbanyakkanlah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan berazamkanlah diri untuk melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya yang kita mampu dalam hari-hari yang istimewa ini. Hari ini yang kita nak baca atau kita dah baca ayat 124 dari surah At-Taubah yang bermaksud wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan suatu surah dari Al-Quran, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, maka di antara mereka, yakni golongan munafik, ada yang bertanya secara mengejek, ayyukum, siapa di kalangan kamu, zadathu hadhihi, yang imannya bertambah disebabkan surah ini. Dia tanya, dia pali. Bila turun Quran, Allah Ta'ala kata, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran,
bertambahlah iman mereka. Ini sifat orang mukmin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman. Jadi orang munafik dia tanya, ada tak siapa di kalangan kamu yang bertambah iman dia setelah baca ayat ini? Lalu Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, adapun orang-orang yang beriman, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, maka surah itu menambahkan iman mereka, sedang mereka bergembira dengan turunnya ayat itu. Bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira dengan turunnya ayat. Salah satu daripada contohnya kita kata ayat-ayat macam ni lah. Ayat-ayat taubat, ayat Quran ni yang menjelaskan benda yang apa yang ada di dalam hati mereka. Orang beriman bila turun ayat Quran, gembira. Pasal apa? Allah jawab permohonan mereka. Allah bantu urusan mereka. Bertambahlah keimanan mereka. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang ada penyakit kufur di dalam hati mereka, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka yang bertambah adalah kekufuran atas kekufuran. Ini kekotoran atas kekotoran yang ada pada mereka. Dalam hati itu ada dah penyakit kufur. Bila turun ayat Quran, bertambah kufur pada ayat yang seterusnya. Dulu kufur satu ayat, turun ayat Quran lain, kufur dua ayat. Turun ayat Quran lain, kufur tiga ayat. Bertambahlah kekufuran mereka. Bertambah penyakit dalam hati mereka. Wa matu, lalu mereka mati. Wahum kafirun, dalam keadaan mereka kufur. Ayat ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, termasuk antara dalil yang terbesar yang menunjukkan kepada orang yang beriman bahawa iman ini bertambah dan berkurang. Ini i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Macam mana dia bertambah? Yazidu bit ta'at, dia bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Jadi orang yang beriman dia yakin bahawa iman tu naik turun. Sehingga dia boleh rasa, Allahu Akbar, waktu-waktu iman dia tinggi, dia rasa seronok ya. Kemudian satu ketika dia rasa iman dia lemah ya. Orang munafik dia tak rasa apa-apa. Dia rasa sama je. Pasal dia tak pernah merasakan kemanisan iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, iman ni naik turun, bertambah dan berkurang. Sebab apa? Sebab iman ni dia ada kaitan dengan amalan. Iman ada kaitan dengan amalan. Sebab itu ta'rif iman di kalangan ahli sunnah wal jamaah ada mengaitkan dia dengan iman. Iman ialah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wat taqrir wal iqraru bil lisan, berikrar dengan lisan. Kemudian wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota. Jadi termasuk keimanan adalah amalan. Amalan termasuk keimanan. Jadi kalau kita nak cek iman kita tinggi ke rendah, maka lihatlah amalan kita. Ada orang mendakwa amalan dia tinggi, iman dia tinggi sampai ke tahap makrifat. Tapi dia tak semayang. Macam mana? Dan kita pun benda sama. Kalau kita mendakwa iman kita tinggi, maka sepatutnya keimanan itu menatijahkan amalan yang banyak.
Cuma tak perlu bagi tahu orang lah. Isu dia ialah, betul ke iman kita ni tinggi? Nah, takut fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Takut syaitan datang menghiaskan bagi kita, oh iman kamu tinggi, kamu ni orang yang baik, kamu ni orang yang khusyuk, kamu ni orang yang takut kepada Allah. Syaitan duk kata gini. Tapi realitinya iman kita tu masih lagi senipis kulit bawang. Kerana apa? Kerana bila dilihat pada amalan kita, maka amalan kita tidaklah lebih tinggi daripada orang yang. Jadi iman dengan amal tu dia mesti seiring. Sebab amal termasuk daripada keimanan. Cuma amalan yang bagaimana yang meningkatkan keimanan tidak lain dan tidak bukan amalan yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita katakan tadi, ada kadang-kadang orang ditipu talbis iblis. Iblis ni menipu, menunjukkan orang tu rasa dia banyak beramal, sedangkan sebenarnya dia jauh dari petunjuk yang benar. Tapi sifat rasa dalam diri dia, syaitan merasakan diri dia ni orang yang tinggi iman dia, padahal dia tak beramal. Betul banyak orang yang kita sebut semalam, orang yang menyangka dia bila terjun dalam dunia tasawuf, dia panggil. Dunia tasawuf ni bahasa kita adalah ilmu akhlak lah. Ar-raqaiq. Isu berkaitan dengan hati. Fiqhul qulub. Ada kita ni panggil fiqh hati. Sebahagian orang panggil ilmu tasawuf. Bahagian lagi kita panggil ilmu akhlak. Pasal dia berkait tentang jiwa. Soal kasih, soal cinta, soal benci, soal sabar, soal istiqamah. Berkait dengan jiwa. Tapi fiqhul qulub, fiqh hati ni mesti juga seiring dengan amalan. Amalan anggota. Betul amalan kita ni, hati kita ni beramal. Sebagaimana amalan pun, anggota pun beramal. Tapi dalam kaedah beramal, sama ada hati ataupun anggota, mesti terpandu dalam petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan mesti seiring. Jangan tiba-tiba dia macam ni kita lah. Motivasi beramal ni, saya siapa terfikir iman ni maknanya adalah kepercayaan yang memotivasikan kita untuk beramal. Tu baru kita panggil iman. Kalau setakat percaya, percaya saja. Percaya ni okey, percaya. Tapi iman ni lagi tinggi daripada percaya. At-tasdiq al-jazim. Kepercayaan yang jitu, yang membuahkan hasil untuk beramal. Berapa ramai kita beriman dengan dunia, benda tak nampak lagi. Tapi bila orang cerita kepada kita bahawa kalau kamu buat gini kamu akan untung, kamu buat gini kamu akan gini, maka kita pun terhasil dorongan kita sebab kepercayaan kita kepada kata-kata orang tu, lalu memotivasikan kita. Orang kata tak ada, kita tak ada, belum dapat lagi je ada. Macam orang MLM. Orang MLM kalau dia kempen, jutawan laksa dulu aku panggil laksa. Jutawan luar biasa. Bagi tu kat duit, cari lagi 10 orang, bagi lagi, bagi. Dalam minda dia nampak jutawan. Lagi dia kerja kuat. Itu dah tahap mana tu? Bukan sekadar percaya lagi, tapi dia sudah tahap kita panggil at-tasdiqul jazim. Cuma tak sebut nama iman lah. Sungguh kepercayaan dia menatijahkan usaha. Iman dia kena lagu tu. Aku percaya syurga tu ada. Aku percaya neraka tu ada. Tapi realiti hidup dia tak pernah pun dia beramal untuk menyelamatkan diri dari neraka dan beramal untuk meraih syurga Allah. Tu tak sempurna lagi lah tu.
Nak kena, kita percaya Quran pahala dia banyak. Contoh lain ni lah, kita ni percaya bahawa hari ni adalah hari-hari yang terbaik dalam setahun. Tapi berapa ramai dia menatijahkan semangat untuk beramal. Baca sekejap kat tu. Jadi ini adalah antara dalil yang terbesar, min akbarid dalail 'alal iman yazidu wa yanqus. Iman tu bertambah dan berkurang. Jadi semoga Allah Ta'ala menambahkan iman kita dengan amalan kita. Baca Quran ni banyak dah, tapi amalan masih lagi kurang. Jadi mesti seiring, tuan-tuan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi orang munafik dia tak rasa macam tu. Orang munafik dia tak rasa. Dia rasa beriman ni mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dah beriman. Amal ke tak amal ke, dia tak rasa iman tu bertambah dan berkurang. Dia rasa sama je. Kalau dah beriman, iman dia tu sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Iman dia dengan Tok Guru tu sama, Tok Syekh tu sama, ataupun dengan orang-orang soleh tu sama je. Padahal tak sama, di sisi Allah ni beza. Kita mungkin perkataan kita sama, tapi bila ditimbang, lain, nilai dia lain. Portion dia lain. Ditimbang di sisi Allah, mungkin orang yang beramal dengan keimanan yang tinggi, dengan keikhlasan yang benar, maka dia membesarkan amalan. Dia digandakan amalan. Adapun orang yang beramal tanpa ilmu, tidak ikhlas, amalan ini ditolak oleh Allah dan tidak menambah keimanan bagi mereka. Boleh jadi inilah yang dirasai oleh golongan munafik. Sehingga bila turun surah dia tanya, ada ke? Dia tanya pula, ada ke di kalangan kamu ni bertambah iman disebabkan turunnya surah ni? Dia tak rasa. Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Orang mukmin bertambah iman, malah mereka gembira dengan turunnya Quran. Adapun munafik, fazadathum rijsan ila rijsihim, bertambah kekufuran atas kekufuran, bertambah penyakit atas penyakit, bertambah kotoran atas kotoran. Wa matu wa hum kafirun, mereka mati dalam keadaan kafir. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. Tidakkah mereka melihat, iaitu golongan munafik, bahawa mereka dicuba atau diuji dengan berbagai bencana pada tiap-tiap tahun, sekali atau dua kali, sekali atau dua kali. Thumma la yatubun, kemudian mereka tidak beristighfar, tidak bertaubat. Dia tak tengok ke Allah Ta'ala duk hantar ujian, tak berasa nak mati. Berkata Imam Mujahid, yukhtabaruna bi as-sinati wal ju', mereka diuji dengan kemarau dan kelaparan. Bila sepatutnya diuji, maka dekat dengan Allah, bertaubat, patutnya gitu. Tapi mereka ni tak. Mereka diuji pun tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertaubat. Sepatutnya ujian ni mendatangkan, mendekatkan kita kepada Allah. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Dan apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran mendedahkan keburukan orang-orang munafik itu, setengah mereka memandang kepada setengahnya yang lain sambil berkata, bila turun Quran dia pun pakat tengok, mu tengok aku tengok mu. Nah, kamu tengok aku tengok kamu.
Lalu mereka berkata, hal yarakum min ahadin, adakah sesiapa nampak kamu kalau kita undur dari majlis ini? Kalau kita mundur dari sini, sarafallahu qulu hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Jadi bila dia pun tengok kamu, tengok aku, tengok kamu, cabut belah turun ayat Quran tu, dia pun angkat punggung. Memang hati mereka ni keras. Hati mereka ni keras. Turun ayat Quran, dia tak rasa tambah iman, malah mereka berpaling dari Al-Quran. Mereka meninggalkan Al-Quran. Sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Maka Allah Ta'ala pun memalingkan hati mereka dari keimanan disebabkan mereka kaum yang tidak mau mengerti. Bi'annahum qaumun la yafqahun. Dia tak nak, Allah Ta'ala palingkan hati. Baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada seluruh umat manusia lah. Allah telah mengutuskan rasulnya min anfusikum, dan kemudian Allah Ta'ala nyatakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulun min anfusikum, dari diri kamu tu, maknanya dari kalangan kamu, sehingga mereka ni kenal semua sifat Nabi. Sehingga tu dikatakan rasulun min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri. Sehingga sepatutnya sifat dia yang ada tu, kamu kenal dia, kamu tak tolak dah dia. Tapi masalahnya tidak begitu. Okay? Hak kenal dah pun tiba-tiba jadi musuh. Hak sayang tiba-tiba jadi benci. Sebab apa? Sebab masalah iman. Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala kata sifat dia. Ini antara sifat yang ada pada Nabi. Azizun alaihi ma'anittum. Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Allahu Akbar. Nabi ini dia tak suka menyusahkan umat dia. Sebab dia rasa kalau ada benda yang menyusahkan umat dia, dia pun rasa azizun. Dia rasa berat kalau ada benda yang menyusahkan kamu. Sebab itu Nabi SAW ni kalau diberi dua pilihan, dia akan ambil yang mudah untuk umat dia. Supaya apa? Dia tak nak umat dia susah. Dan ini adalah benda yang kita kena hargai. Dan kita kena tahu bahawa setiap yang Nabi SAW lakukan dari urusan agama ada kaitan dengan sifat Nabi ni. Bahawa dia tak nak menyusahkan umat dia. Sebab itu bila kita beramal dengan sunnah, dia mudah. Melainkan orang-orang yang diperpayahkan oleh Allah, yang ini tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah ni mudah. Nabi tak pilih benda yang payah untuk umat dia. Nabi dalam hadis Nabi kata laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak kerana membebankan umatku, nescaya akan aku suruh sugi setiap kali solat.
Nabi tak solat tiap-tiap malam solat tarawih kerana bimbang difardukan, dan kalau tidak umat dia tak mampu nak buat. Malah lebih besar lagi amalan kita yang setiap hari 5 waktu ni pun kita dapat diskaun 5 kali. Kita dapat diskaun 45 kali sehingga tinggal 5 je. Daripada 50 tinggal 5 je. Berapa persen diskaun tu? Berapa persen diskaun? 90%. 90% diskaun. Tinggal 10% je. Sebab apa? Sebab Nabi dah ulang alik antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla, sebab dia tahu umat dia tak mampu. Dia tahu umat dia tak mampu. Dan banyak keadaan sebenarnya Nabi SAW suruh kita mempermudahkan urusan agama. Jangan dipersulitkan. Okey? Sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih, inna hadzal dina yusrun wa syari'atuhu kulluha sahlatun samhatun kamilatun yasiratun ala man yassaraha Allah Ta'ala alaihi. Sesungguhnya agama ni mudah dan syariatnya sempurna. Dia mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Dan adapun yang orang rasa payah setelah daripada itu adalah kerana dirinya sendiri, kerana sikap dan hawa nafsunya sendiri. Kerana Nabi SAW diriwayatkan dari Imam Ahmad bahawa bersabda Rasulullah SAW, inna Allah lam yuharrimu hurmatan illa waqad alima annahu sayattali'uha minkum muttali'un ala wa inni akhidhun bihujazikum an tahafatu finnar katahafutil farashi awidh dhubab. Kata Nabi SAW, Allah tidak mengharamkan sesuatu yang haram kecuali dia tahu ada orang yang nak buat benda yang haram tu. Aku ni sesungguhnya memegang kamu daripada atau menghalang kamu daripada api, takut-takut kamu masuk ke dalam api seperti mana serangga-serangga masuk ke dalam api. Tengok cerah nak pergi. Nabi kalau boleh umat dia ni Nabi tak nak pun masuk neraka. Tapi sehingga Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga belaka. Illa man aba. Kecuali siapa yang tak nak. Jadi kalau yang tak mahu tu dia lah. Kalau ikut Nabi ke Allahu Akbar. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala kata separuh daripada ahli syurga tu adalah umat Nabi SAW. Separuh daripada ahli syurga. Azizun alaihi ma'anitu. Sebab itu kita kena hargai. Apa yang Nabi ajar kepada kita tu adalah kemudahan. Jangan dipersulitkan dengan kita ni lari daripada sunnah. Jadi benda sunnah ni, lari daripada sunnah jadi berat lalu. Ada seorang tok guru dia ajar, kita ni musim-musim ni nak hilangkan COVID, seorang tu kena selawat 1000 kali sehari. Bayangkan dia kata ada berapa orang selawat. Contohnya ada 1000 orang berselawat. Seorang 1000 kali. Kita angkat, kita 1,000,000 kali selawat. Kita angkat ke langit supaya Allah angkat daripada kita COVID. Bunyi sembang cantik lah. Tapi beban agama tu jadi berat. Sehingga berapa ramai orang yang mampu buat 1000 gitu. Zikir pagi petang 10 kali ni pun. Jadi jangan dipersulitkan apa yang Nabi permudahkan. Sebab Nabi pun tak suka orang mempersulitkan umat dia.
dia dah bagi kemudahan, tiba-tiba ada orang datang mempersulitkan umat dia. Okey. Jadi semua umat Nabi masuk syurga, kecuali siapa yang tak nak. Yang tak nak tu ialah orang yang meninggalkan syariat dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, yang sangat inginkan kebaikan untuk kamu. Nabi ni dia buat terbaik untuk umat. Kalau kita kata apa yang Nabi ajarkan kepada kita adalah yang terbaik, tak ada yang lebih baik daripada Nabi. Pasal apa sifat ni? Harisun alaikum bil mu'minin. Dia ni nak suruh sangat orang Islam dapat kebaikan. Sebab tu kalau ada jalan kebaikan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya jalan itu bukan jalan kebaikan. Sebab sikap Nabi ni, kalau ada benda baik, dia akan bagi tahu umat dia. Dan dia tidak akan tinggalkan ilmu, sembunyikan ilmu dari umatnya. Nabi akan bagi tahu, Nabi akan ajar kalau benda tu baik. Tapi bila benda tu tak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata benda tu cukuplah kita dengan apa yang Nabi ajar. Cukuplah kita dengan apa yang Nabi ajar, sebab Nabi itu sayang kat kita lebih daripada orang lain. Bil mu'minina, dengan orang mukminin, raufur rahim, menumpahkan perasaan belas dan kasih sayangnya. Jadi rauf dan rahim dalam ayat ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, persoalan dia, kenapa sifat Allah ni Rauf, Ar-Rauf adalah nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah. Kenapa Allah Ta'ala sebut dua nama ni menjadi sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana pula cara kita beriman dengan sifat ini? Pertama, Allah Ta'ala, ini adalah pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan sifat dia terhadap orang mukminin, dan sifat tersebut Allah namakan Rauf Ar-Rahim. Allah guna perkataan yang sama dengan nama-nama dia. Maknanya ini adalah pujian Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara kita beriman dengannya. Walaupun lafaznya sama, Rauf. Rauf maksud belas kasih. Rahim, penyayang. Walaupun namanya sama, perkataan saja yang sama, tapi hakikatnya kasih sayang Allah tidak terbanding dengan mana-mana kasih sayang makhluk. Belas kasihnya Allah tidak terbanding dengan mana-mana belasnya makhluk. Jadi apa yang ada pada Nabi ni hanya perkataan dia sahaja, Rauf Ar-Rahim tu sama dengan sifat Allah, tapi hakikatnya tak sama. Hakikatnya tak sama. Dan inilah antara kaedah kita beriman dengan ayat-ayat sifat. Mana-mana ayat-ayat sifat Allah, kita beriman dengan maknanya dan kita menyerahkan tafsilnya atau detailnya kepada Allah. Dalam masa yang sama kita beriktikad tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Baik, fa in tawallau, sekiranya mereka berpaling juga. Paling juga, habis cara dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, ajak dah. Quran turun dah. Jihad dah.
fa in tawallau, sekiranya mereka berpaling, ingkar juga terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berpaling daripada menerima syariat yang agung dan suci ini, faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku sebagai penolong. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Kalau orang berpaling daripada kamu wahai Muhammad, mereka tak dengar juga, maka katalah cukuplah Allah bagiku. Kalau mereka nak tipu, tipulah. Kalau mereka nak buat bagi alasan, bagilah alasan. Cukuplah Allah bagiku. Sebab Allah tahu apa semua yang berlaku, dan Allah tahu detail, sedetail-detailnya sampai perkara yang ada dalam hati mereka. Jadi Nabi berhukum dengan zahir, yang batin itu serahkan kepada Allah. Kalau mereka berpaling daripada Nabi, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang maha yang memiliki, wa huwa rabbul arsyil azim, pemilik arasy yang agung, pemilik arasy yang besar. Dan inilah ayat yang terakhir turun dari surah ini. Berkata Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dari Ubay bin Ka'ab, akhiru ayatin nazalat minal Qur'ani hadhil ayah. Dia kata akhir ayat yang turun dari Quran ayat ni lah. Tapi adalah beberapa pandangan dalam masalah ni. Kemudian wa fi sahih anna Zaidan qala fawajadtu akhira suratil Bara'ah ma'a Khuzaimah bin Thabit atau Abi Khuzaimah. Wa qad qadimna anna jama'atan min as-sahabah tadhakkaru dhalika 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kana qala Khuzaimah bin Thabit hina ibtada'ahum biha wallahu ta'ala alam. Baik, jadi ini antara penutup dia. Kalaulah orang tak nak pakar juga, tak nak beriman juga, tak nak apa pun, cukuplah Allah bagiku. Kita pun lagu tu jugalah. Kalau dah bagi tahu apa kita usaha apa semua, cukuplah Allah sebagai penolong. Bukan kita boleh buat semua sekali. Kita ni tak mampu. Kita tak mampu nak tarik orang kepada keimanan. Kita tak mampu nak menghalang orang daripada kekufuran. Kita hanya boleh bagi tahu, bagi nasihat je. Kemudian urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan golongan munafik ni. Payah. Kalau Nabi tu orang panggil hebat dah, mereka tak nak beriman juga. Kalau tahu kita zaman ni tak tahu. Maka jawapan sama, hasbi Allah, cukuplah Allah. Memang cita-cita kita kalau boleh kat semua orang nak suruh beriman, semua orang nak masuk syurga, tapi keupayaan kita tu terhad. Kita tak boleh nak bagi hidayah kat dia orang. Kita hanya boleh bagi nasihat. Kalau dia tak nak dengar juga, cukuplah Allah bagi. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang kita sayang. Baik, wallahu taala alam. Abilah kita surah At-Taubah. Alhamdulillah.
Jadi insya-Allah lepas daripada ni ataupun besok kita akan masuk surah Al-Anfal. Anfal ni cerita perang juga. Cerita harta rampasan. Ada kaitan dengan perang Badar. InsyaAllah kita akan baca surah Al-Anfal pada besok hari. Kita masuk surah baru. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.